welcome back to Niagawani. Continuing on, the shift in wealth to Asia along with investing trends have placed the spotlight and paved the way for Islamic Wealth Management or IWM to become more prominent on the financial landscape. And this is especially as the ASEAN 5, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, which are seeing a growth in affluence, have a significant percentage of the population that are Muslim. Hence, we are seeing some interesting developments. For example, Giant RHB's comprehensive IWM plan for the future, and now we want to know how it can actually benefit individual investor or even nation. So to discuss further, we have joining me in the studio this morning is Dato' Adi Sadikin Ali, the Managing Director and also the Chief Executive Officer of RHB Islamic Bank. Good morning, Dato'. Yeah, morning. Assalamualaikum, Nabila. All right, to start, maybe you could share some insights on the performance of Islamic Wealth Management in Malaysia and how we can compare it to the conventional wealth management. Okay, good question. But before I start, let me explain a bit about wealth management. Wealth management is not something new. It's been in the industry, financial industry, for quite a long time. But when we speak about Islamic wealth management, this is rather new and we are quite a nascent in that. Jadi kalau dari segi bahasa Melayu ya, kita panggil Islamic Wealth Management, kita panggil pengurusan kekayaan patuh syariah. Patuh syariah. Okey. Jadi kalau dalam perbankan industri perbankan Islam, mungkin selama ini penonton di luar sana mungkin pernah mendengar pengurusan harta, pengurusan wasiat, pengurusan kewangan Islam. Okey. Ini semuanya adalah komponen-komponen yang ada dalam Islamic Wealth Management yang kami perkenalkan sekarang. Maksudnya sekarang ni pengurusan kekayaan dari segi syariah yang kami bawa, ketengahkan adalah lebih terangkum. Yang bukan sahaja menitik beratkan pengurusan kewangan Islam, pewarisan harta, tetapi juga ada elemen-elemen lain yang kami ketengahkan sejajar dengan pelestarian kewangan Islam itu sendiri. Mungkin boleh kongsikan dari segi perbandingan. Kalau kita tengok, kita ada juga risiko. Mungkin apa benda yang baru, mungkin kita boleh tengok dari segi risiko dan juga apa pulangannya, perbandingan pulangan dan juga mungkin dari segi perbezaan jangka panjang sustainability itu sendiri. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, izinkan saya pergi kepada asas. Asas ya. Bila kita bercakap tentang pengurusan kekayaan, apa itu takrifan kekayaan? Okey, mungkin pada orang, ada setengah orang kata kalau dapat 1 juta baru kaya. Tapi mungkin pada setengah orang 1000 pun dah kaya. Kan? Jadi sebelum kita kupas lebih lanjut, izinkan saya mengatakan di sini bahawa untuk takrifan kami, sama ada RM1 ataupun RM1 ataupun RM100 juta, itu adalah kekayaan. Okey, jadi untuk kami, hikmat nasihat yang kami berikan adalah kepada semua golongan masyarakat, bukan untuk T20, B40 ataupun M40. Okey. Jadi berasaskan kepada itu, di sini saya nak katakan konsep kami adalah berlainan daripada konsep pengurusan kewangan harta konvensional, sebab ianya adalah berasaskan kepada dasar-dasar maqasid syariah. Okey, mungkin saya terpaksa jelaskan maqasid syariah itu apa ya. Maqasid syariah kalau dari segi tuntutan Islam, okey, setiap orang mempunyai tanggungjawab pada diri sendiri, tanggungjawab pada Allah, tanggungjawab pada masyarakat dan tanggungjawab pada alam. Okey, jadi untuk tanggungjawab pada diri sendiri, salah satu tanggungjawab adalah menjaga harta. Right? Itu dalam tuntutan Islam. Betul. Jadi selari dengan nilai ini, asas ini, inilah di mana konsep pengurusan kekayaan kami yang dilandaskan. Itu perbezaan yang pertama yang memang jelas antara kami di perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Okay? Jadi itu yang pertama. Dari yang kedua, dari segi pengurusan risiko. Okay? Setiap manusia dalam mencari kekayaan, pasti kita dalam melalui proses satu pengumpulan.
kan? Kita kumpul daripada kita punya bisnes ataupun daripada penggajian, kita akan kumpulkan duit sedikit-sedikit. Tapi kita bermula dengan niat. Niat kita sebenarnya untuk jangka pendek, untuk keperluan, dan untuk jangka panjang, untuk menabung untuk masa hadapan. Sama ada untuk kita atau untuk keluarga. Kan? Itu niat kita. Betul. Jadi, dalam proses ini, sebenarnya proses itu panjang. Bukan untuk menabung, untuk mencari kekayaan sahaja. Di dalam proses untuk kami memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan kekayaan, ianya bermula daripada satu yang kita panggil penciptaan kekayaan. Kita kumpul sedikit-sedikit sampailah jadi banyak. Betul. Mengikut objektif kita. Tapi dia tak stop di situ saja. It will not stop there. Yang kita kumpul itu, kita perlu pastikan ada pengurusan risiko. Biasa orang kadang-kadang melabur, kadang-kadang menyimpan, tapi kita tak tahu di tengah-tengah jalan apa berlaku pada kita. Apa cabarannya? Apa cabarannya? Mungkin kita sakit. Jadi kita tak dapat meneruskan kehidupan. Jadi objektif kita mungkin terhenti di situ. Tapi sepatutnya mungkin kesedaran ini tak meluas. Sepatutnya perlu ada pengurusan risiko yang mana perlu ada kita subscribe to perkhidmatan macam takaful yang actually giving the cover. If anything happens to us, then that money is being protected and will be meant for our beneficiaries. Itu penting. Tak banyak orang fikir pasal itu. Jadi untuk kami adakan perkhidmatan pengurusan risiko dari segi melindung harta, melindung kekayaan. Yang ketiga, ini sama juga dari segi kalau kita orang Islam, setiap tabungan, setiap harta perlu disucikan. Kita perlu bayar zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi melalui pengurusan harta kami juga diberikan khidmat nasihat dan cara-cara untuk menyucikan harta. Dan yang terakhir, selalunya orang akan fikir kita ni lepas kita pergi, apa jadi dengan harta kita. Jadi perlu ada pengurusan pengagihan harta juga. Jadi empat elemen ini ada di dalam pengurusan kekayaan atau wealth management secara Islamik yang kami bawakan ke market. Itu memang berbeza dengan apa yang ada dalam konvensional. Ya, itu bagusnya IWM ni ini merangkumi 4 elemen ni, jadi dah rangkumkan semua daripada kita masih hidup di dunia sehinggalah kita meninggalkan alam ini. Tapi kita nak tahu juga kalau kita melihat kepada potential investors, apa perkara yang kita perlu titik beratkan supaya mereka boleh melabur, terutama kita di Malaysia ni dengan jumlah penduduk Islam yang kita boleh kata signifikanlah jumlahnya banyak, dan bagaimana institusi kewangan boleh play a role ataupun boleh mainkan peranan untuk terus menambahkan jumlah pelaburan itu. Okey. Dari segi pelaburan, sekarang ni kita tahu yang ada banyak rangkaian produk-produk pelaburan. Kan? Ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Tapi untuk konteks kita hari ini, saya akan cuma memberikan pendapat tentang yang patuh syariah lah. Okay? Ya, majoriti kita orang Islam di sini. Tapi produk ini bukan untuk orang Islam sahaja. Sebab objektif-objektif yang dibawa, yang diketengahkan bersesuaian juga dengan kod-kod etika, kod-kod matlamat dan matlamat-matlamat untuk normal investor. Alright? Jadi di sini boleh saya katakan, first of all, kalau dari segi pelaburan, orang akan lihat pulangan. Sebenarnya dari segi pelaburan Islam atau pulangan untuk produk-produk kami, ianya adalah sebaik konvensional, sebaik apa yang ada di luar sana. Jadi kita ni orang kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu dari segi pulangan. Dari segi pengurusan harta, pengurusan risiko. Juga rangkaian-rangkaian produk yang ada untuk protect the risk mitigation products, all there. Mungkin kita tidak berdiri setinggi mana konvensional, tetapi boleh saya katakan sebab saya dalam industri perbankan dah lama juga, kita ni menghala ke arah
akan duduk yang sama di tahap yang sama dengan konvensional, tidak jauh. Jadi pengurusan dari segi pulangan pelaburan kita mungkin sama, kita sama. Dari segi pengurusan risiko kita we as good as sama juga as them. Kemudian dari segi potensinya memang besar sebenarnya. Kalau kita katakan dari segi market kita jangkakan di sini di Malaysia paling kurang antara 350 bilion ke 450 bilion. Tapi setakat ini mengikut statistik yang kami ada, yang aset-aset di bawah pengurusan industri kewangan Islam dari segi pengurusan harta tak banyak. Mungkin cuma 1.2%. Jadi jauh lagi potensi yang ada. Jadi kami rasa terpanggil macam hari ini saya di sini adalah untuk memberikan berkongsi, mewarwarkan, berkongsi sedikit maklumat supaya awareness amongst the public, especially the Muslim, is heightened. Right. Tapi dari segi dari pihak RHB sendiri, mungkin kita tahu keperluan pelanggan atau customer ni berubah mengikut peredaran semasa. Jadi bagaimana, apakah antara strategi ataupun inovasi yang boleh RHB lakukan untuk kita terus memenuhi keperluan pelanggan ini bergerak seiring dengan bukan sahaja pergerakan teknologi tapi pergerakan orang kata ekonomi juga. Jadi macam mana, apakah peranan RHB untuk merealisasikan impian setiap pelanggan? Okey. Bila kita bercakap tentang pelanggan, seperti Nabila kata tadi, ia bergerak seiring dengan masa dan juga kalau dari segi demografinya, pelanggan kita bermula daripada bawah sampailah ke atas dari segi struktur ekonominya, dari segi umurnya. Jadi untuk kami, kalau biasanya dulu when you talk about Islamic wealth management, people akan kata ini cuma produk-produk untuk orang kaya. Kan? Nama dia pun pengurusan kekayaan. Tapi sebenarnya ianya bermula daripada bawah. Sebelum kita mungkin kaya itu relatif kan, tapi mungkin sebelum kita kata kita kaya, kita we start from zero. We're building. And chances are bila kita build itu ia sejajar dengan usia. Jadi untuk kami lihat pelanggan kami bermula daripada awal sampailah kami bawa ke yang mungkin akan sampai ke status yang tinggi yang kita panggil pelanggan mewah, dan dari segi umur akan sampai ke umur yang mungkin lanjut. Okey, sebab itu yang seperti saya katakan tadi, the segments that we have will be tailored towards the needs, pengumpulan harta, penyucian harta, pengagihan harta, dan throughout is all about protecting the harta. Okey, produk-produk kami memang untuk setiap segmen, setiap sektor, we ensure that we have the right product for the right market. Jadi moving forward, bergerak ke depan ni adalah perancangan sekarang seperti yang kita kongsikan tadi, tapi untuk bergerak ke depan mungkin dari segi peringkat kerajaan, apakah dasar polisi mungkin kita boleh terus menarik minat orang ramai bukan saja di peringkat domestik tapi di peringkat luar juga, bagaimana untuk kita teruskan perkasakan atau memberdayakan IWM ini? Okey. Kita tahu yang sebenarnya kerajaan daripada awal tahun 80-an memang ke arah menjadikan Malaysia ni sebagai satu pusat kewangan Islam. And to a certain extent we have achieved that for quite a while. We have been, kalau dari segi ranking pusat kewangan Islam, kita kalau bukan tersohor, kita mungkin dalam top 3. Okey. 3 ke atas. Jadi untuk mencapai status itu sebenarnya, ianya bukan dari segi slogan saja. Sebenarnya ketersediaan kita dari segi produk, dari segi offerings, dari segi the technical sides, orang-orang yang menggerakkan, kita memang ada di situ. Dan dari segi market pun, kalau kita tengok perbankan Islam ni ataupun produk kewangan Islam di Malaysia ni bukan satu yang barulah. Nothing is not alien. Even kalau saya boleh kongsikan di RHB Islamic, setengah daripada pelanggan kami adalah bukan Islam. Okey. Jadi penerimaan tak jadi masalah. Cuma mungkin market di Malaysia ini kecil.
kan? Jadi kita mungkin perlu luaskan keluar. Ya. Tapi sebelum kita keluar, kita akan pastikan yang awareness on the Islamic wealth management, terutama di kalangan Muslim, adalah mungkin menjadi lebih besar. Dan kami pemain industri termasuk RHB Islamic ini memang bertanggungjawab untuk mengketengahkan produk-produk yang berpatutan, yang suits the needs of the customers, to ensure that Malaysia akan menjadi hub kewangan Islam seperti mana yang disarankan oleh kerajaan lah. Baik, itu dia perkongsian dari Dato' Adi Sadikin Ali, Managing Director dan juga Chief Executive Officer RHB Islamic Bank, dan kita harapkan kerjasama antara pelbagai pihak untuk kita merealisasikan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan antarabangsa. Baik, sebelum kita berhenti rehat, kita ikuti rakaman temu bual Nina Rozman susulan laporan Bank Dunia sebelum ini. Jadi silakan.